Cek. Pengenalan adat resam. Adat resam juga dikenali sebagai tradisi adalah undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Ia adalah sesuatu yang ramai orang lakukan dan telah dilakukan untuk jangka masa yang lama. Biasanya datang dari sesebuah negara, budaya, zaman atau agama yang sama. Jika ada sesuatu yang biasanya dilakukan dengan cara yang sama, ia mungkin boleh dikatakan sebagai adat kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Arti adat resam dari sudut perpaduan dan perbezaan. Perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat atau kumpulan dan jiran mereka. Ia perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi ataupun sains kemasyarakatan. Perbezaan pula membawa maksud ketidaksamaan ataupun kelainan. Perbezaan di sini membawa erti kelainan adat resam terhadap setiap kaum yang wujud di Malaysia. Antara adat resam yang terkenal di tanah Melayu. Kaum Melayu. Antara perayaan yang disambut oleh kaum Melayu ialah Aidilfitri, Aidil Adha dan Nuzul Quran. Bagi pemakaian pula, adanya pakaian putri perak, baju kurung teluk belanga dan baju kebaya labu. Antara tarian yang dipersembahkan oleh kaum Melayu ialah tarian gamelan, kuda kepang dan tarian makyong. Seterusnya, bagi kaum Cina, perayaan yang disambut oleh kaum Cina ialah Tahun Baru Cina, Cap Goh Mei dan perayaan Qingming. Pakaian yang dikenakan oleh kaum Cina ialah Cheongsam, Samfu dan Hanfu. Tarian yang mereka persembahkan pula tarian naga, tarian kipas dan tarian singa. Kaum India di tanah Melayu pula menyambut perayaan Deepavali, Taipusam dan Taiponggal. Bagi pakaian adat resam mereka, sari, kurta dan dhoti. Tarian yang terkenal dengan kaum India ialah Bharatanatyam, Odissi dan Kathakali. Antara isu semasanya ialah yang pertama, isu pendaftaran etnik bagi anak pasangan perkahwinan campur. Tiada kategori etnik khas yang diiktiraf oleh autoriti. Yang kedua, perbezaan kebudayaan menjadi halangan dalam perkahwinan campur kerana mempunyai fahaman, amalan dan gaji hidup yang berbeza. Seterusnya, perkahwinan campur yang melibatkan perbezaan agama seringkali dibendung kerana dikhawatiri bercanggah dengan akidah dan asas kehidupan Muslim. Selain itu, dari aspek masyarakat, akan wujud masalah perbalahan kaum disebabkan oleh sikap etnosentrik dan prejudis terhadap kaum lain. Selain itu juga, menimbulkan masalah di kalangan anak-anak yang lahir dari perkahwinan campuran untuk mengikut budaya ibu bapa mereka. Akhir sekali, penyimpanan rekod dan data bagi pasangan yang berpisah di Majlis Agama Islam dan Jabatan Pendaftaran Negara tidak tersusun dan perlu dicari secara manual. Dicadangkan, satu kategori khas diwujudkan bagi perkahwinan campur untuk semakan semula. Di perkahwinan. Perkahwinan ialah akad yang menghalalkan di antara lelaki dengan perempuan hidup bersama dan menetapkan tiap-tiap pihak daripada mereka hak-hak dan tanggungjawab. Dalam arti kata lain, suatu akad yang menghalalkan persetubuhan dengan sebab perkataan yang mengandungi lafaz nikah, perkahwinan dan sebagainya. Perkahwinan campur juga membawa maksud perkahwinan antara dua pihak yang berlainan agama, bangsa dan warga negara. Perkahwinan yang melibatkan penyatuan antara dua insan daripada golongan berbeza sama ada berlainan agama atau bangsa ini juga dipanggil eksogami. Perkahwinan campur dalam Islam adalah perkahwinan di antara dua pihak yang berlainan latar belakang bangsa, agama atau warga negara. Sebagai contoh,
Sekiranya seorang Muslim Melayu berkahwin dengan seseorang yang berbangsa Inggris yang pada asalnya merupakan penganut agama lain, perkahwinan itu boleh dikira sebagai perkahwinan campur. Perkahwinan campur boleh terjadi dalam 3 kategori, yaitu antara kaum, contohnya perkahwinan di antara seorang Muslim yang berbangsa Melayu dengan seorang Muslim berbangsa Cina. Yang kedua, antara negara, contohnya perkahwinan antara seorang Muslim berbangsa Melayu dengan seorang Muslim berbangsa Arab yang berasal dari Dubai. Yang ketiga, antara agama. Contohnya perkawinan antara seorang Muslim dengan seseorang yang beragama Kristen. Antara nilai dan sikap yang diperolehi melalui perkahwinan campur ialah nilai toleransi. Jika masyarakat ingin berkahwin dengan bangsa lain, mereka harus saling bertolak ansur antara satu sama lain. Mereka harus mengadaptasi serta menerima cara hidup dan adat resam serta budaya pasangan masing-masing agar tidak menimbulkan konflik. Sebagai contoh, bagi pasangan yang berkahwin campur, mereka perlulah menerima gaya hidup dan cara pemakaian serta pemakanan dalam kehidupan mereka. Selain itu, hormat menghormati. Pasangan yang berkahwin campur harus saling hormat menghormati antara satu sama lain. Mereka harus menghargai dan menghormati perbezaan dan kepelbagaian adat resam pasangan mereka. Contohnya, setiap ahli keluarga pasangan hendaklah memberi layanan yang baik walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama. Seterusnya, bersikap terbuka. Jika sebelum ini kita merasakan budaya dan bangsa lain tidak dapat menerima orang luar, sebenarnya salah. Apabila berkahwin campur, ia membuka mata dan minda tentang budaya mereka. Pada masa yang sama, kita juga dapat berfikir di luar kotak dan melihat sesuatu perkara dengan meletakkan diri di tempat mereka. Melalui kaedah itu, kita akan dapat memahami dan mempelajari tentang budaya lain dengan lebih terbuka. Contohnya, pasangan yang berkahwin campur ini juga lebih terdedah kepada cabaran dalam menerima gaya hidup agama dan budaya berlainan yang boleh mendorong ketidakpuasan hati dan salah faham jika tiada cubaan untuk memahami dan mendalami hidup pasangan sendiri. Akhir sekali, nilai kebijaksanaan. Pasangan yang berkahwin campur haruslah bijak menyelesaikan masalah jika timbul konflik antara mereka berkaitan dengan budaya dan adat resam. Selain itu, salah seorang daripada mereka juga haruslah bijak dalam mendidik pasangan mereka tentang ilmu keagamaan. Cabaran kahwin campur. Antaranya ialah pasangan akan mendapat tentangan daripada pihak ibu bapa atau keluarga kerana kelainan budaya dan agama. Selain itu, sikap tidak bertolak ansur mampu menimbulkan salah faham jika pasangan tidak serasi dan tidak sepenuhnya mahu menerima dengan adat dan budaya mereka. Campur tangan ibu bapa serta ahli keluarga berpotensi mencetuskan pergaduhan berasaskan kaum. Seterusnya, potensi ketua keluarga mengabaikan atau lepas tangan dalam menjalankan tanggungjawab terhadap isteri. Contohnya, suami yang baru memeluk Islam iaitu mu'alaf yang mengawini wanita Muslim mungkin akan melalui proses yang sukar untuk mendidik isteri dalam masa si suami sedang memperbaiki diri dan mendalami ilmu agama. Isteri mungkin kekurangan perhatian terutamanya dalam bab agama dan adat istiadat yang mungkin menggoyahkan rumah tangga mereka. Begitu juga sebaliknya. Akhir sekali, pasangan sukar untuk menyesuaikan diri mereka dalam menerima perbezaan dalam agama dan budaya yang baharu. Sebagai contoh, hari perayaan, gaya hidup, cara pemakanan dan cara pemakaian. Cadangan yang pertama ialah perkahwinan campur dengan masyarakat Sabah dan Sarawak. Pendapat perkahwinan dengan masyarakat di Sabah dan Sarawak kerana perkahwinan ini tampak lebih positif hasilnya, ekoran mereka sudah serasi dan terbiasa dengan budaya orang Melayu. Contohnya, masyarakat Iban, Bidayuh, Dusun, Dayak dan lain-lain. Hal ini kerana terdapat segelintir daripada masyarakat ini menganut agama Islam dan terdapat juga sebilangan besar yang tinggal di Semenanjung. Justru itu, mereka sudah alah bisa terbiasa dengan budaya orang Melayu maupun Cina atau India.
Cadangan yang seterusnya ialah perkahwinan campur tidak hanya dengan rakyat Malaysia. Perkahwinan ini bukan hanya merapatkan hubungan silaturahim, malah kahwin campur juga dapat meningkatkan keharmonian antar kaum kerana generasi yang lahir daripada perkahwinan campur ini kebiasaannya berfikiran terbuka terhadap budaya lain serta tidak bersikap perkauman. Selain itu, pasangan dan ahli keluarga yang terlibat juga akan mempelajari dan memahami adat dan tradisi kaum lain. Maka, mereka akan lebih menghormati antara satu sama lain. Cadangan saya yang terakhir iaitu cadangan yang ketiga, membuat jurnal, video berdurasi pendek atau poster dan sebagainya mengenai kelebihan perkahwinan campur dan disiarkan melalui media sosial. Hal ini dapat membuka mata segelintir masyarakat, terutamanya ibu bapa yang berfikiran tertutup dan menganggap bahawa perkahwinan silang ini sesuatu yang tidak baik. Contohnya, melalui cara ini, masyarakat dapat didedahkan secara terperinci mengenai kelebihan dan manfaat yang diperolehi melalui perkahwinan campur. Dengan itu, masyarakat tidaklah terlalu bersikap skeptikal dalam isu perkahwinan, terutamanya perkahwinan campur. Contohnya, mendapat anak yang bijak dan wajah kacuk yang cantik. Kesimpulannya, kepelbagaian budaya dan adat resam harus dihormati dan diharmonikan agar tidak luput di telan zaman yang semakin canggih dan pesat ketika ini. Budaya dan adat resam yang diwarisi sejak sekian lama ini harus disemai ke semua lapisan masyarakat dan kaum di negara ini. Jelasnya, ia harus diterap khasnya kepada generasi muda yang merupakan bakal pemimpin negara suatu hari nanti. Justeru, melalui perkahwinan campur ini, kita dapat mengekalkan lagi adat resam dan budaya di negara kita. Sememangnya, perkahwinan campur amat digalakkan dalam kalangan masyarakat kita agar tradisi dan adat resam di negara kita dapat diamalkan dan disebarkan kepada pasangan kita yang berlainan budaya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tradisi dan adat resam di negara mereka. Sebagai seorang pelajar, kami berharap agar perkahwinan campur ini dapat diamalkan oleh masyarakat kita agar dapat mengembangkan lagi adat dan tradisi kita di negara lain. Kami juga berharap agar masyarakat kita tidak terlalu taksub untuk berkahwin campur sehingga tidak mahu berkahwin dengan masyarakat yang sama budaya dan tradisi di negara kita.